Korang bayangkan kalau ahli keluarga korang ada yang akan dikenakan hukuman gantung ataupun dipanggil sebagai capital punishment, apakah perasaan korang? Itulah yang telah dilalui oleh keluarga Nagendran yang akhirnya setelah lama dipenjarakan dan dibicarakan, akhirnya dia tetap ke tali gantung atas jenayah yang dilakukan. Dan pada hari ini, aku nak berkongsi dengan korang apa sebenarnya yang berlaku. Kenapa ada yang mengatakan ini tidak adil? Kenapa ada yang mengatakan ini perbuatan resis? Kenapa ada yang tak bersetuju dengan perkara ini berlaku? Kenapa pula ada yang kata bersetuju? Kenapa ada yang mengatakan ini semua bukan hukuman tetapi satu pembunuhan kepada mereka yang ber-IQ rendah? Jadi banyak persoalan yang timbul di dalam kes perbicaraan Nagendran ini. Tanpa melengahkan masa, bagi mereka yang belum subscribe ke channel aku, please do subscribe this channel, klik sekali butang notification, and let's dive into the video. Bagi mereka yang baru klik channel aku ini dan tertanya-tanya siapa Nagendran ni, apa yang berlaku dan sebagainya, mungkin korang tertinggal bas kot. Okay. Ini adalah satu kes di mana rakyat Malaysia dikenakan hukuman gantung sampai mati kerana apa? Kerana membawa Dadah masuk ke Singapura. Perkara ini bukan baru berlaku tetapi sudah lama, daripada tahun 2010 kalau tak silap aku. Dan akhirnya pada hari ini, pagi tadi kot, 26 hari bulan ke 26 hari bulan rasanya, dia dihukum mati di Singapura. Keluarga mana yang tak sedih? Itulah yang kita dapat lihat. Tak kira lah macam mana teruknya pun ahli keluarga, bila nama ahli keluarga tu, perasaan sayang, kasih tu memang ada. Terutamanya apabila macam Nagendran ni dikatakan macam seorang anak yang baik dan family dia semua sayang dia, dia sangat-sangat rapat dengan adik-beradik dia, apa benda semua, dia sangat bertanggungjawab dan sebagainya. Dan akhirnya dia dikenakan hukuman ke atas kesalahan yang dikatakan bukan dia sengaja ataupun tidak. Mari kita lihat fakta kes ini. Aku tak nafikan bahawa perkara ini adalah perkara yang sangat-sangat pilu, dan aku ingin mengucapkan takziah kepada keluarga Nagendran. Benda ini tak sepatutnya dilalui oleh mana-mana keluarga dekat dalam dunia ini. Nagendran, anak lelaki K Dharmalingam ni berasal dari Ipoh tau guys. Kalau korang nak tahu, dia ni ditangkap pada 22 April tahun 2009. Ya, lama gila dah. Dia ditahan kerana apa? Kerana dia memiliki kat badan dia tu ada 42.72 gram heroin. Kalau menurut laporan, namanya dia morfin, iaitu the purest form of heroin lah. Dengan adanya heroin tepu ni, mereka boleh dilute dan menjadikan banyak lagi dah jenis heroin ni. Aku berkongsi dengan korang ya, bagaimana benda ni berlaku dan sebagainya. Dia travel daripada Malaysia ke Singapore melalui checkpoint Woodland. Alright, a friend and travelling partner Nagendran, iaitu nama dia Kumar Sen, also arrested, but kemudiannya dia dilepaskan. Upon his arrest, Nagendran admitted to the Central Narcotic Bureau. Dia mengaku bahawa dia bawa Dadah. Okay, dia bawa Dadah and it was a Chinese friend whom called King. Dia bawa Dadah ni milik kawan dia bernama King. Kawan dia berbangsa Cina. Kawan dia ni lah yang strap Dadah tu dekat peha dia. Macam mana dia simpan Dadah tu? Dia lilit, dia balut dekat peha Nagendran ini. Dengan niat tak nak kantoi lah, senang cerita. Okay. Dan Nagendran also claim that he needed money to pay off his debt. Nak bayar hutang. Kerana apa? Kerana bapak dia ada heart surgery. Okay. Which was why he did the crime. Kerana itulah dia mengaku bahawa dia lakukan jenayah itu kerana dia perlukan duit untuk bapak dia. Later, kemudian, however, Nagendran retract. Alright, dia retract dia punya confession. Dia tarik balik pengakuan dia dan deny dan menafikan segala pengetahuan mengenai Dadah yang disorokkan dekat badan dia. Mula-mula dia mengaku dan sebagainya, dan kemudian dia kata tak pula. He also later kemudian dia claim juga, dia buat pengakuan baru that King had earlier assaulted him. King tu kawan yang Chinese itu actually bantai dia apa benda semua dan threaten, ugut untuk bunuh girlfriend dia, which is sampai sekarang girlfriend dia pun elok je dan sebagainya. Kata kalau dia tak comply, kalau tak ikut cakap King ni, dia akan bunuh girlfriend dia. So sebab itulah dia buat. Nevertheless, due to his arrest, the amount of heroin yang exceeded minimum untuk penggunaan self-consumption 15 gram, Nagendran was charged with capital drug trafficking, which is found guilty and punishable by death. Alright, kalau dia bawa
nampak kurang daripada 15 gram, benda tu mungkin jadi macam what they call it, macam kegunaan sendiri dan tidak dihukum mati macam itulah. Tetapi kat badan dia ada 42 gram lebih dan itu adalah pure heroin yang boleh dikatakan untuk niat mengedar. Nagendran was tried and found guilty of drug trafficking. Okay, dia dibicarakan dia bersalah lah. Dan pada 22 November 2010 dia ni telah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Dan ketika itu the High Court Judge, okay, Mahkamah Tinggi Chan Sang-on did not accept Nagendran's defense that he was under duress. Dia tak terimalah dia punya argument di mana kata Nagendran pada ketika itu dalam keadaan tertekan, dipaksa dan sebagainya. Dan hakim ketika itu tak pedulikan pasal benda tu. Macam benda tu tak logik, bagi masuk akal lah bagi dia. And at the same time pun, sebab dia dah tukar statement kan, jadi judge tu pun macam memang tak nak layan lah kan. And at the same time dia sendiri mengaku bahawa dia melakukan perkara itu kerana apa? Kerana financial punya issue, dia perlukan duit. Dan dia pun buat rayuan, dan rayuan dia juga ditolak pada 27 Julai tahun 2011. Daripada tahun 2009 ditangkap sampai 2011 dia fight, semua ditolak. Dan dekat sini ada beberapa judge lain lah yang menolak, termasuklah judge China dengan juga India yang dekat Singapore punya mahkamah. Jadi sepanjang perjalanan perbicaraan dia ni, rayuan demi rayuan, okay, daripada mahkamah ini pindah ke mahkamah itu dan sebagainya, semuanya ditolak. Dan finally, dan pada akhir sekali, lawyer dia guna perbahasan yang lain. Mereka menggunakan perbahasan bahawa Nagendran ini adalah seorang OKU di mana IQ-nya adalah di bawah 69 pada ketika itu. Mereka test dan sebagainya lah. Dan ini mengatakan bahawa macam Nagendran ni macam lurus bendul. Dia tak tahu apa yang dia buat dan dia ni dipaksa dan sebagainya. Dan itulah defense terakhir yang lawyer dia pakai untuk menyelamatkan Nagendran daripada dihukum gantung. Dan persoalannya sekarang, adakah dengan claim OKU, dengan menggunakan kad OKU, dengan menggunakan bahawa kau ni actually mentally disabled, benda tu boleh membuatkan kau terlepas daripada hukuman? Jawapannya tidak. At least for this case, dalam kes ini mahkamah tidak terima itu sebagai satu alasan yang kukuh. Ini kerana being mentally disabled does not mean you are stupid. Walaupun engkau lurus, tak makna kau bodoh sehingga kan kau boleh terlibat dengan kawan-kawan ataupun mereka-mereka yang terbabit dengan industri dadah ini. Itulah yang mahkamah tolak secara terang-terangan permintaan ataupun apa dia panggil appeal yang terakhir ini. Bagi mahkamah, benda itu sangat-sangat tidak masuk akal langsung. Persoalannya sekarang, patut ke ataupun tidak patut mahkamah terima ataupun menolak kes OKU ini di dalam kes Nagendran ini? Kat sini aku boleh dapat lihat kenapa mahkamah menolak adalah kerana daripada awal penangkapan sehinggalah harinya dijatuhkan hukuman itu, pelbagai jenis defense yang telah digunakan oleh pihak lawyer, pihak Nagendran dan sebagainya untuk membebaskan Nagendran ini. Mula-mula kata itu dah betul tukar. Tak boleh jadi macam guna alasan ni, ditukar dengan alasan lain dan sebagainya. Inilah yang membuatkan kes ini semakin lama semakin rapuh untuk pihak yang didakwa untuk membela diri. Kita tahu bagaimana Singapura ni adalah antara negara yang sangat-sangat strict hukuman mengenai dadah ini, hukuman undang-undang dadah ini dekat satu dunia ni. Singapura ni memang kita tahu strict. Bukan nak kata bawa dadah masuk. Korang bayangkan kalau korang ambil dadah ataupun isap ganja ataupun buat apa-apa lah berkaitan dengan dadah dekat luar Singapore, contoh dekat Malaysia. Lepas korang dah buat dadah dekat Malaysia dan sebagainya, kau masuk Singapore dalam keadaan dalam badan kau ni ada, dalam sistem kau ni ada dadah, kau juga turut boleh dikenakan hukuman walaupun kau ambil dadah dekat luar pada Singapore. That's how strict it is. Jadi alasan bila kau dah bawa 40 lebih gram dekat badan kau, itu adalah macam that is over the top lah bagi pihak Singapore. Kita kena faham ya guys, jika pihak Singapura, Mahkamah Singapura actually memberi clemency ataupun memberi pardon ataupun macam memberi leniency kepada kes ini, korang bayangkan apa yang akan terjadi. Lepas ni mungkin setiap apa yang berlaku, penggunaan kad OKU, penggunaan kad mental disorder ini boleh digunakan sekali lagi, berulang-ulang kali untuk melepaskan penjenayah-penjenayah yang membabitkan dadah ini. Apabila satu kes dah terlepas, kenapa tidak kes-kes lain? Betul tak? Itulah yang mahkamah di Singapura nak tunjuk ataupun nak beritahu bahawa they do not tolerate this kind of activity langsung dekat negara mereka. Ya, benda ni sangat-sangat sedih, sangat-sangat rasa macam memang pilu lah, especially kalau kita sebagai seorang family member yang ada benda-benda macam ni berlaku kat dalam family kita. Memang benda ni sangat-sangat sedih. Tetapi the idea of having associated with friends yang terlibat
dengan aktiviti-aktiviti dadah ini juga merupakan satu titik tolak yang salah di dalam hidup Nagendran. Apa yang berlaku dalam kes Nagendran ini sangat-sangat pilu dan sangat-sangat menyayat hati. Untuk aku mengatakan bahawa Nagendran tidak diadili ataupun tidak dibicarakan secara adil, tak boleh juga, sebab pembicaraannya telah berlangsung sangat-sangat lama, lebih daripada 10 tahun, dan kemudiannya pelbagai jenis appeal ataupun rayuan telah dilakukan dan didengar secara terbuka dan sebagainya, dan juga ditolak. Peluang itu ada diberikan adil kepada Nagendran. On the positive side, sebab benda ni pun telah berlaku dan hukuman pun telah dijatuhkan dan sebagainya, kita kena ambil iktibar dari segi apa? Dari segi spiritual, rohani dan sebagainya. Sebagai seorang Islam contohnya, at least kita dah tahu tarikh kematian kita, dan di dalam tarikh kematian kita tu, kita dah boleh ready, kita dah boleh buat apa benda yang sepatutnya kita buat sebagai seorang Muslim, untuk kita bertaubat dan sebagainya, dan untuk kita sedar apa yang kita lakukan. Sama ada kita bersalah ataupun tidak, itu pun telah dilakukan, kita telah dibicarakan dekat mahkamah dunia dan sebagainya. Kita mungkin dah lakukan yang terbaik, kita tidak bersalah, tapi kita still dihukum. Kita tahu kat mahkamah akhirat ada jalan untuk kita. Tetapi apa yang aku cuba sampaikan kat sini adalah, salah ataupun tidak bersalah seseorang itu bukan yang terletak pada mahkamah, bukan terletak pada individu-individu lain, tetapi terletak daripada diri individu itu sendiri dan juga Allah SWT. Siapa kita untuk mengatakan bahawa Nagendran itu betul ataupun salah, mahkamah itu adil ataupun tidak? Siapa kita? Bukan. Undang-undang telah ditetapkan, kita just stay away from the negativity. Setiap dugaan yang dilalui oleh manusia-manusia ini, tak kiralah bangsa apa, agama, ini semua ini berbeza-beza. Tuhan nak cuba memberi ujian kepada mereka-mereka ini, dan setiap ujian itu ada sinar dia, ada kebaikan di penghujungnya. Apa pendapat korang dalam kes ini? Patut ataupun tak patut? Komenkan kat bawah. Aku pun teringin juga nak tengok pendapat-pendapat korang. So till again guys, aku harap korang suka dengan video ini. See you guys on my next video. Take care guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, stay positive, be a good Muslim as always. Selamat Hari Raya bagi mereka kat luar sana yang menyambut Hari Raya. Jika aku tak dapat buat video lain sebelum Hari Raya, sampai Hari Raya aku ucap awal-awal, follow my Instagram untuk tengok aku raya kat mana dan sebagainya. Dan kalau boleh jumpa, kita jumpa. Aku ada hadiah untuk korang. Follow Instagram aku. Assalamualaikum. Bye-bye guys.